Kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Waalaikumsalam السلام ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni malam yang ke-100. Terus tebuk nombor 100. Malam ni dapat kita bersama kelas Asas Tajwid Al-Quran Al-Karim. Semenjak kita mulai bersama kelas tajwid sampai sesaat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan peluang untuk kita bersama, untuk kita bertemu dan untuk kita bermudzakarah berkenaan dengan hukum-hukum tajwid Al-Quran, macam mana nak baca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Dan Alhamdulillah, kelas malam ini merupakan kelas yang ke-100. Genapnya 100 kelas kita bersama. 100 minggu dalam tempoh 2 tahun lebih, Masya Allah. Alhamdulillah, dapat kita terus menerus untuk kita tak putus-putus walaupun perbincangan kita berkisar dan berputar di keliling ataupun di sekitar yang sama, tapi tetap kita tak jemu dan kita tak putus. Kita ada sahaja nak menambahkan ilmu, dan saya yakin-yakinnya untuk diri saya pun, kalau setiap malam, setiap kelas saya ulang kaji dan saya berbincang bersama tuan-tuan semua, haji-hajah semua, qari-qariah semua, hatta tajuk yang mudah, tajuk yang basic, yang awal-awal, tetap ada sahaja yang Allah bagi pencerahan yang baru. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi lagi kefahaman yang lebih daripada sebelum itu. Itulah manfaatnya apabila kita ada bermudzakarah. Ada kita buat peringatan, saling mengingati tentang hukum-hukum ataupun ilmu Allah ini. Lagi-lagi ilmu tajwid yang ada kait rapat sangat dengan Al-Quranul Karim. Untuk itu, insya-Allah kita cuba lagi untuk kita mendekati dengan Al-Quran dengan apa cara sahaja, dan termasuklah kelas-kelas yang ada kaitan rapat dengan Al-Quran Al-Karim. Baiklah, sebagai permulaan itulah mukadimah saya untuk malam ini. Sementara tunggu yang lain. Tapi sekarang ini Isyak memang sangat-sangat sama masa dengan kelas kita. Kalau sebelah masjid ni masih lagi tengah baca-baca dan wirid selepas solat. Baru-baru sangatlah habis Isyaknya. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang lain baru on the way. Dalam perjalanan untuk masuk kelas, apa pun kita mulakan dululah. Sebagai permulaan macam biasa, kita akan kita akan mulakan bacaan kita seperti biasa, kaedah yang sama lagi. Bersama kita pada malam ini muka surat yang ke-18. Muka surat yang ke-18 untuk kelas kita yang ke-100. Muka surat yang ke-18 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah muka surat yang ke-18. Sedikit lagi kita nak cukup satu juzuk. Ayat 113. Ayat 113. Kita akan mulakan dengan membaca suratul Fatihah. Izinkan saya mute dulu semua. Kita baca serentak sama-sama dari muka surat 18. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم InsyaAllah Alhamdulillah selesai kita membaca bersama muka surat 18 dari ayat 113 sampai ayat 119. 113 sampai 119. Alhamdulillah kita baca bersama muka surat 18 surah Al-Baqarah. Okey, marilah sama-sama kita bincang bersama apa yang ada hukum-hukum tajwid dalam muka surat ini. Sebelum kita patah balik awal muka surat ini, kalau ada sesiapa yang terjumpa, tertarik ataupun nak bincangkan mana-mana hukum, ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan dalam semua muka surat ini, kalau dah ada pilih mana-mana, boleh ketengahkan silakan sebelum kita patah balik awal muka surat ini. Ada tak hukum-hukum tertentu yang perlu diulang? Sebab kadang-kadang memang kita tak sampai pun akhir muka surat ni. Jadi kalau boleh pilih, pilihlah. Kalau tak ada, kita akan patah balik pada awal muka surat. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janafi, okey. Ini yang kadang-kadang saya ni apabila huruf istiqlaq qaf ni yang Qaf. permulaan ayat, kadang-kadang bila kita sebut yang sebelum dan sesudah yang qaf huruf istiqlaq,
Kadang-kadang yang waw dan lam tu tertebal. Hmm. Huruf istighfar. Istifal, betul. Okey, Masya Allah. Jangan Afi dah mulakan dengan perbahasan yang agak ke depan lah. Ini antara pengamatan yang baru sekarang ini ataupun uh, perkara-perkara yang perlu kita yang perlu kita jagalah. Bila kita dah pergi peringkat yang berikutnya, selain daripada kita nak kena jaga dengung-dengung, mat-mat, qalqalah, tebal nipis. Sekarang ni ada dah sampai ke kelas ataupun tahap yang ke depan sikit lagi. Tebal tu kita dah kenal, tipis tu kita dah kenal. Kadang-kadang bila dah bermujawarah dia berjiran sebelah-sebelah ni, kadang-kadang dia memberi pengaruh. Terikut kawan, terikut jiran. Jadi dalam muka surat ni banyak juga waqala, wa tipis, la tipis, qa tebal. Wa qala. Jadi Haji Hanafi sebut kalau tak jaga-jaga dia boleh jadi wa qa. La jarang jadi waqala. Waqala tu habis tebal tu. Itu memang macam ada makanan dalam mulut kan. Waqala kita ke depan tu. Tapi kebanyakannya huruf waw tu boleh terikut qa sampai jadi waqa. Wa. Kita nak kena jaga wa qala wa qala. Itu nak kena ambil perhatian juga supaya yang tebal diberi hak tebalnya, yang tipis diberi hak tipisnya, insya-Allah. Okey. Dia kalau dari segi hak, kalau kita sebut hak, yang tebal tetap dia tak nak jadi tipis sebab tebal tu menggambarkan kuat. Jadi tebal tu dia tak nak jadi tipis sebab daripada kuat nak jadi lemah memang dia tak layak lah. Dia tak rela untuk jadi lemah. Dan sebenarnya dalam masa yang sama juga yang tipis pun dia tak nak juga jadi tebal. Dia tak nak pula jadi tebal. Bukan kita yang huruf-huruf tipis tu bila tebal untung bagi dia sebab dia jadi kuat tiba-tiba. Tidak, tidak. Dia tetap nakkan sifatnya. Sebab itulah sifat huruf yang asal yang kita kena raikan dan kita kena jaga hak-haknya. Okey, selain daripada tu ada lagi? Ada tak? Semua okey insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita patah balik daripada awal muka surat. Muka surat 18 ayat yang ke 113. Ayat ni panjang. Sebelum tu, bila ayat-ayat panjang, macam saya selalu juga dan kita lah selalu ingatkan nafas. Nafas ini memang kita nak kena jaga sangat, nak kena kawal, takutnya terputus ataupun terhabis tengah-tengah kita baca. Sangat-sangat nampak cedera, nampak terus tak sempurna. Sama ada tajwid kita yang kurang ataupun nafas hujung-hujung tu sebutan kita dah tak berapa jelas. Bila bacaan begitu, dia lebih teruk lagi daripada kita berhenti daripada awal. Kadang-kadang orang terasa bila dia baca dan berhenti, baca berhenti macam tak sempurna bacaan dia. Sebab tak macam orang. Orang lain baca panjang juga baru nak berhenti. Dia asyik berhenti, asyik berhenti, asyik berhenti macam tak sempurna kan. Tapi lebih baik dia berhenti macam tu lebih selamat daripada dia cuba paksa diri dia baca lajak lagi nafas dalam keadaan dia tak cukup, akhirnya kekurangan akan lebih teruk berlaku pada bacaannya disebabkan dia cuba tarik juga. Ini banyak berlaku pada qari-qari'ah kita. Kalau nak cuba juga habiskan, nak cuba juga pergi sikit lagi. Boleh tu, boleh tu. Diri kita bisik diri kita kan. Kita rasa boleh, boleh. Rupanya tak sampai. Bila tak sampai tu adalah tu. Bunyi hujung-hujung suara ataupun terputus ataupun kadang-kadang hukum tajwid langsung tak jelas. Okey. Kita mulakan insya-Allah kita mulakan bismillah wa qalatil yahudu. Okey tadi ajar Nafi dah mulakan dengan waqa boleh. Latil yahudu kalau kita ambil petak ni ada apa-apa tak? Til yahudu. Perkara yang sama juga kita masih ulang tengok macam mana. Siapa yang nak ambil daripada til yahudu?
Boleh? Ya, ini til lahu kadang-kadang terpanjang. Dia pakai Ap- izzat di situ kadang-kadang terpanjang. Ada til yahu. Til Yahudu. Ya, betul. Antara yang terpanjang itu, dia termasuk dalam satu kesalahan dan kekurangan. Kita kurang izhar alif lam qamari. Alif lam qamari al-Yahudu tu, bila kita kurang jelas izhar alif lam qamari, izhar qamari tu, maka dia akan jadi panjang. Ataupun satu lagi dia akan jadi terlantun. Til, til. Dan jadi juga yang ketiganya mungkin dia terberhenti. Wa qalatil yahudu. Ada juga kalau kita tak jaga. Jadi bahawa muhtarazatul izhar selalu kita sebut perkara yang perlu kita jaga dalam kita nak izharkan hukum izhar. Semua jenis izhar. Izhar syafawi, izhar halqi, izhar qamari, izhar mutlak. Izhar mana-mana izhar dalam tajwid. Tiga perkara ni kita nak jaga. Jangan tak jelas sama ada dengan dengung ataupun dipanjangkan macam Haji Samad sebut. Dan yang keduanya jangan kita qalqalah. Dan yang ketiga jangan kita saktah. Tiga perkara ni nak kena jaga dalam semua hukum izhar. Terima kasih. Alhamdulillah selesai. Kita terus pergi yang berikutnya. Laisatin nasara. Laisatin nasara. Kita ambil daripada tin nasara. Okey. Banyak sikit ni. Tin nasara. Ada apa menarik di sini? Boleh kupaskan siapa-siapa, insya-Allah silakan. Ini hajah-hajah yang selalu komen awal-awal tu bercuti. Jadi lambat sikit lah. Kita nak kena tunggu giliran siapa-siapa yang boleh ambil. Ustaz boleh baca cuba. Okey, silakan Abah. uh, Tim tu kalau boleh dua harakat. Tin Okay. ada sabdu yang jelas lah. Tin wajib udang. Tin Wajib berluan. Okey. nasar sod apa asli ada sana soro Hmm. soro ra tebal. Ra tebal. Okey, tiga perkara di sini ada wajibul ghunnah, kena istilah kalau boleh tu lembut sangat Abah. Kena. Hmm. Sebabnya hukumnya wajib. Kalau Wajib. kalau boleh tu nanti orang tak boleh tak apalah sebab dia tak boleh. Dia tak boleh tak boleh. Hmm. Sebab hukumnya wajib dan semuanya dengan dua harakat. Termasuknya wajib Hmm. al-ghunnah pun dua harakat. Jadi kena dua harakat. Kena dua harakat. Hmm. Cuma kita nasihatkan biar terlebih asalkan jangan kurang itu kaedah sendiri itu kita buat sebab banyaknya orang dia kira macam dua harakat tapi belum sampai. Jadi kalau dia lajak sikit insya-Allah kira selamatlah. Confirm dengung tu dah ada. Okey itu pertama. Yang keduanya nasa sa So, dengan sa dengan sa. so. Okey, dulu kalau kita belajar dulu kita nak elakkan daripada bentukan yang sa menjadi sa, kita muncung mulut. Sekarang ni boleh dah kita tanpa kita muncung mulut pun dia dah boleh jadi sa tanpa jadi sa. Sa, sa. So. Bezanya lidah kita. Yang sa tebal itu di tengah-tengah lidah dia terangkat, dia sentuh langit dan dia macam dia uh, tahan seketika angin untuk dia nak keluar tu sementara dia nak tebalkan dan nak kembangkan lidah tu untuk tebal. Kalau sa dia lebih mudah. Dia tak terangkat sangat dan sa dia lebih mudah dan mudah keluarnya angin dan itulah membezakan antara sifat sad tebal dengan sin tipis. Nasa dan yang ketiganya ra ni kena jaga-jaga. Ra banyak masih ramai lagi. Ra bagi atas khususnya belum ditebalkan betul-betul. Banyaknya baca nasara wa qalatil yahudu laysatin nasara ra. Kedudukan lidah tu yang berubah. Kedudukan lidah tu yang berubahkan, yang mengubahkan daripada sifat ra tertebal ataupun tipis, kita yang tebalkan. Ra, 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 ra,
Ra, ra. Bibir mulut tak mainkan peranan. Ra, 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 ra. Kedudukan lidah tu yang kita boleh kawal untuk tebalkan. Tapi sebenarnya, qari-qari'ah kita Masya Allah, apabila dia baca tanpa dia fokus, dia tipis. Tertipis. Tak tafkhim, tak tebal kan. Tapi bila diminta tebal, terus dia tebal. Boleh je. Maknanya memang sifat tebal ra tu ada dalam bacaan kita dan dalam kebolehan kita. Kita mampu. Kita mampu. Cuma bila tak fokus, mungkin sebahagian lidah kita ni mudah untuk tipis dari tebal. Itu saja. Jadi berikan perhatian untuk ra, segala ra yang berbaris atas, khususnya tebalkan. Maka dengan kita mendidik dan melatihkan, membiasakan selalu, insya-Allah akhirnya kita jumpa je ra, terus kita tebal, insya-Allah tak ada masalah. Okey, habis. Ala syai'in wa qala. Ala syai'in wa qala. Kita ambil ni. Syai'in wa qa. Syai'in wa qa. Okey, apa ada? Petak yang ketiga. Siapa nak ambil? Cuba cerita sikit apa ada hukum-hukum yang perlu kita jaga. Kita ada beberapa peserta dan juga penyertaan di sini. Ramai juga Alhamdulillah malam ni. Boleh cuba. Dia punya shin dengan sin yang jadi bertukar. Okey, betul. Shin tu dia ada sifat tafashi tersembunnya. Sya, sya, sya. Itu betul. Kena jaga juga. Dan kadang-kadang macam Hamzah dengan waw tu kadang-kadang tak bersambung, macam terberhenti. betul. Ini pun betul juga. In wa. Dia tak masukkan terus dalam waw, sedangkan ini idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Walaupun di sini naqis, dia tak kamil. Kalau kamil terus masukkan sempurna. Ini naqis, tapi dia tak boleh pisahkan. Ada jarak dengung dengan huruf makhraj waw. Kena terus. Syai'in wa. Dia ada sebahagian sikit je dalam hidung, baru terus ke mulut untuk kita nak sebutkan, ke bibir mulut untuk kita nak sebutkan huruf waw. Syai'in wa, syai'in wa. Itu bezanya naqis dengan kamil. Dia datang dari hidung dengung sekejap, seketika, dan terus dia turun ke dua bibir mulut untuk standby sebutkan waw dalam keadaan dengung lagi. Syai'in wa. Dan satu lagi, kalau saya boleh tambah di sini, dengung di sini, dengung yang tipis. Syai'in wa. Kita tak nak syai'in. Semua kena pergi ke hidung saja. Ke di hidung saja. Dia tak turun ke bibir mulut itu. Dia akan jadi dengung yang tebal. Dengung yang tebal itu salah di sini sebab dengung dia mengikut huruf yang selepasnya. Di sini huruf waw. Waw yang tipis, maka kita kena jaga dengung itu supaya dengung itu tidak tebal. Syai'in wa, syai'in wa. Ya, Alhamdulillah. Dan Dia yang waw, Ustaz, dia punya waw tersebut syai itu yang Ajar Haji Hanafi sebut tadi. Kalau wa tu dia terpengaruh dengan qa, dia akan jadi wa. Wa qa. Itu pun sama juga. Di sini pun nak kena jaga sebab wa tu boleh terpengaruh dan terikut tebalnya huruf qaf itu, maka jadi wa. Wa qa. Wa qa itu mudah. Jadi itu salah lah. Dia kena wa qa. Wa qa. Lepas pada wa baru tebalkan qa. Ustaz, Ya. kedudukan Hamzah tu boleh tak kita beritahu pada pelajar-pelajar baru yang belum mahir dalam tajwid, kalau baris bawah tu dia sengit. Mari kita boleh bilang tak, kita sengitkan mulut lah. Kalau tepat, kita bilang tepat. Ini sengit. Untuk pelajar-pelajar baru lah yang belum mahir dari tajwid, boleh tak kita bilang untuk permulaan gitu macam. Maksud sengit itu sengit tak baris kasratin tu. Macam tak selari lah, selari tak selari lah. Selari tak selari. Kalau tak selari gitu, ini kan tak selari. Jadi Okey. kita kena sengitkan mulut lah. Okey. Maksudnya kita macam
Menarik Boleh. juga nak sengit mulut ni. Okey. Mana? Bab sengit mulut ni menarik juga. Selalunya mungkin Abah nak sampaikan beza antara tanwin mana yang dengung, tanwin mana yang tak dengung. Yes, betul. Okey, jadi yang dengung tu semua sengit lah kiranya. Kan? Yes. Ah. Jadi betul lah tu istilah Singapura kot. Dengung tu sengit. Tapi betul juga, memang dalam tajwid ada buat apa tu sebagai pecaman dan tanda mudahnya bagi macam Abah sebut tadi, bagi pelajar-pelajar yang baru nak kenal tajwid. Jadi belum lagi membezakan mana ikhfa, mana idgham, mana dengung, Hmm. mana tak dengung. Tengok kepada tanda. Tanda kedudukan baris tu. Kalau baris tanwin tu baris yang tak selari, dengung. Kalau selari maknanya duduk atas sama-sama itu, yang tu tak dengung. Yang itu khusus untuk izhar. Tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Betul, betul, betul. Boleh juga. Itu sebagai memudahkanlah insya-Allah. Okay. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz, kalau macam kita nak apa wakaf ala syai, dia tu kalau kita berhenti dekat syai, sebutan ni macam mana tu? Okey, kalau berhenti di sini ala syai, okey. Pertamanya hukumnya apa? Sebelum kita tahu cara nak baca macam mana, hukumnya apa? Ala Syai Maklin. Maklin. Haji Syarif Maklin Maklin sebab cukup syaratnya, satunya huruf lin ada, ya berbaris mati. Dan syarat keduanya, sebelum ya berbaris mati mesti huruf tu berbaris atas, huruf shin baris atas. Dan syarat yang ketiganya kita wakaf. Kita wakaf atas huruf selepas huruf lim tu. Maka dia akan jadi madlin di sini. Madlin boleh baca 3 wajah, 2, 4, 6. Jadi kalau madlin, tentunya kita kena bunyikan hamzah ataupun huruf yang terakhir itu. Huruf yang terakhir selepas huruf lin kita bunyikan sebagai huruf yang mati. Ala syai' ala syai' i tu hamzah mati tu. Yang 4 harakat, yang panjang yang 6 ala syai'. Lepas pada 6 harakat baru bunyi bunyi hamzah mati tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, seterusnya waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Okey, sama juga. Kita dah ulang perkataan yang sama, kita terus. Wahum yatlunal kitab. Wahum yatluna. Kita ambil wahum yatluna. Okey. Ada apa pada petak ni? Ustaz, yang wahum yatlu tu, kadang-kadang kita terbaca sebagai qalqalah. Yat. Okey. Wahum yatlu. Okey, huruf Tapi ta sebenarnya tu. dia bukan qalqalah, dia just because ta dia tu kena sebutkan juga kan Ustaz, yatlu, tapi tak melantul. Betul, betul. Kena membisik saja. Ini hams, bisikan sahaja. Ya, betul, Jadi kalau betul namanya bisik, jangan satu masjid semua dengar bisikan tu. Itu yang salah tu. Sifatnya bisik saja, tapi kadang-kadang kita bagi tahu semua orang dalam halaqah, dalam kelas tu tak mati di sini. Itu yang salah. Wahum yatlu sedikit saja, yang dekat dengar, yang jauh tak dengar. Yatlu dia macam raum, raum bihaitsu yasma'ul qarib dunal ba'id. Isma'u kal qarib dunal ba'id. Kita memberi dengar, kita memperdengarkan yang dekat, tak mendengarkan yang jauh. Jadi di sini mungkin banyak jugalah masih lagi wahum yatlu. Kadang-kadang dia baru belajar sifat hams, dia nak menekankan ataupun nak menerangkan, nak menjelaskan hams yang dia belajar tu, nak kena bunyikan sikit kesan tu, bisikan tu, tapi dia terlebih sangat. Bila terlebih dia akan jadi kepada qalqalah. Wahum. Dan juga sama wahum di sini pun jadi juga wahum yatlu. Banyak juga ada lagi huruf izhar syafawi mim mati ini diqalqalahkan. Kena jaga juga. Wahum yatluna. Okey, terima kasih. Nal kitab. Kita ambil daripada sini. Nal kitab. Kita ada apa sini?
Ustaz. Balik Hmm. semula kepada hum tu Ustaz. Okey. Itu ha tu kita ha dada kan Ustaz. Ya, betul. Jadi kalau kita bunyikan wahum kata wahum. Wahum. Wa- Wahum. Jadi ikut maksud ha Ya, dada di tu lah. pangkal, Wahum. pangkal, pangkal halqum kita lepaskan dada. Kita lepaskan angin dari halqum, kita keluar daripada jauf. Wahum, wahum. Kadang-kadang kita tersebut wahum tak Kalau bila wahum. tertekan sikit, bila kita tekan sikit daripada pangkal dia naik tengah halqum tu dah salah lah. Kita dah alih dan adjust, kita dah modify makhrajnya salah lah. Tak boleh kita tetap salah tempat keluar. Okey, insyaAllah. Yatlunal kitab, nal kitab. Kita ada apa sini? Mat asli dan kalkala kubra. Mad asli kita berhenti Yang tu. tak, yang Kita kalau ada kita wakaf, kalau Hmm. kita wakaf lah, maksudnya kita kena sebab baca ta tu sebagai mat asli, nal kitab. Mad Ba asli tu betul lah. mesti ada. Mad asli betul. Yang ta tu lah, nal kitab itu betul lah tak? Jawapan akhir. Atau mak alif ni sukun ke? Tak boleh Dah. lah, mak alif sukun tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Boleh ke Ustaz tu, mak alif ni sukun? Tanya Sebab balik. dia Tanya ada, saya balik. tapi saya rasa boleh jugalah, nal kitab. Rasa ke, confirm ke, yakin ke macam mana? Yakin Yakin ya. Sebab kita dah sebut dalam petak ni memang confirm berhenti di sini, dan satunya Hajah pun memang baca dengan wakaf. Maknanya qalqalahkan ba. Dan di sini ada tanda qala di sini, mana lebih baik wakaf. Bila wakaf, mad asli bertukar menjadi ma'aril sukun. Ya, betul. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, dan selalunya orang akan tertinggalnya huruf qalqalah itu. Bila disebut ma'aril sukun, dia dah lupa qalqalah. Ma'arif sukun tu tengok huruf yang last tu huruf apa. Kalau huruf qalqalah tetap kita kena sebut juga hukum qalqalah di situ. Qalqalah apa? Okey, di mana qalqalah apa di sini? Qalqalah kubra Ustaz. Kubra di penghujung tanpa sabdu. Yatlunal kitab, nal kitab. Okey. Kita nak kena jaga juga di sini nal sama jugalah alif lam qamari ataupun izhar qamari, jangan terlantun. Lepas tu kita tab tu ta tipis. InsyaAllah ta tipis ni dia tak terganggu kalau tak ada sebelah-sebelah dia huruf tebal, dia akan keluar baik. Dia akan keluar dengan tipis, dengan cantik je. Tapi kalau ada sebelah-sebelahnya yang kacau dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ai tu dah nak bunyikan dalam kan. Tiba-tiba ta tu jadi nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab qaf tu tebal kan. Habis ta tu habis terkacau selalu. Jadi kalau dia seorang-seorang dia ataupun jiran-jiran dia semua jiran baik, dia pun baik. Kitab, kiri kanan dia semua tipis macam dia, lembut macam dia, maka kita akan sebut dengan selamat insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Kadzalika. Perkataan ni banyak berulang dalam Al-Quran. Perlu kita bincang. Kadzalika, nampak macam mudah dan apa kita perlu jaga? Abjad za walidah za Ustaz. Za Kadzalika. Dzakal walidah, itu pasti ya. Alhamdulillah, terus jawab kena dengan apa yang saya nak. Za tu nak kena keluar lidah sebab za ni termasuk dalam 3 huruf. Za, ta, dha. Za, ta, dha. Ketiga-tiga huruf ni memang penting untuk kita keluarkan lidah supaya kita membezakan huruf-huruf yang lain. Okey, saya share sikit di sini. Saya baru ni kan ada peluang saya buat tahsin suratul Fatihah di apa ni di satu tempat ni, yang hadirnya bukannya pelajar biasalah, pensyarah-pensyarah, masya-Allah. Orang yang memang dah jadi imam-imam, dah jadi guru-guru Quran pun. Jadi ialah mungkin ni
mungkin kebetulan untuk peluang saya kongsi apa yang saya ada lah. Jadi saya anggap para hadirin yang datang dalam berapa 30 lebih orang, ustazah-ustazah, ustaz-ustaz dan imam-imam, saya anggap semua pelajar. Bagi saya tak nak fikir mereka ni dah ada murid, mereka ni sedang talaqi dengan syekh lebih hebat pada saya lagi, mereka ni ada ilmu, ada pengalaman. Saya anggap mereka sama, sama rata. Yang hadir tu betul-betul memerlukan ilmu. Jadi saya mengajar macam ni lah. Saya sebut. Rupanya ya, banyak lagi yang mereka tak tahu, tak dengar. Mungkin ustaz-ustaz, syekh-syekh mereka ajar juga, tapi mungkin tak sampai mereka nak tangkap. Kebetulan bila saya share contohnya macam ni lah, macam huruf keluar lidah ni. Oh, rupa-rupanya bila cerita detail sedetail itu, ada baru yang baru faham. Baru boleh membezakan. Jadi itulah maksudnya. Dia walaupun dia dah guru Quran, dia pun imam masjid-masjid tertentu, dia pun memang imam pun. Dia pun dah jadi imam, dia dah pengalaman kan. Tapi dia sudi juga nak cuba test diri dia masuk dalam kursus tahsin Quran surah Al-Fatihah tu. Dia dapat benda-benda yang baru, dia seolah-olah first time dia dengar. Jadi perkara biasa je, perkara mungkin dah bertahun-tahun dia pernah belajar sebelum ni. Tapi bila dia tak beri perhatian waktu itu, sekarang ni baru dia fokus, maka dia dapat. Alhamdulillah, ustaz-ustaz tu, waktu semayang, waktu solat tu, kita pergi ke masjid yang dia jadi imam tu, rupanya dia imam. Saya pun terkejut. Dia imam pula. Lepas tu dia kata dia ada urusan besar jugalah dengan tetamu Arab daripada Mesir nak datang, nak sampai dia nak kena sambut. Oh, ini bukan orang biasa. Tapi tadi waktu Fatihah cek dengan saya tadi, banyak juga saya belasah dia. Kita tak berniat apa, tapi yalah bila dia baca apa yang kita rasa macam tak sempurna dengan telinga saya ni, kita komen lah. Tapi dia boleh terima, alhamdulillah. Orang-orang macam tu kita memang hormat lah. Dia memang boleh terima dan alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita cuba sampaikan itu sampailah kepadanya, insya-Allah. Kadzalika. Okey, kadzalika perkataan yang biasa dan selalu kita ulang. Jadi kalau tak ditekan, tak diulang, kadang-kadang kita mudah sebut kadzalika, kadzalika. Jadi kadang-kadang sampai dia tak sampai tahapnya, selama ni saya tak pernah keluar lidah. Sampai tahap ada orang yang berkata macam tu. Bacaan saya tak pernah peduli pun lidah saya di mana. Asal bunyi je. Kadang-kadang dia jawab macam tu. Jadi bila jawab macam tu, kita akan terasa lah berapa banyak huruf yang kena keluar lidah tu dia tak keluar. Bila dia tak keluar, maknanya dah bertukar huruf. InsyaAllah dalam keadaan dia tak tahu itu dimaafkan. Tapi sepanjang ini agak rasa macam belum sempurna lah. Nak kata rugi tu belum. Tidak juga sebab dia belum tahu kan. Tapi belum sempurna. Selama ni belum sempurna bila dia dapat huruf yang kena keluar lidah ni dan dia fokus dan dia buat betul-betul. Alhamdulillah, insya-Allah lebih sempurna sebutan Al-Qurannya, insya-Allah. Qala alladzina. Ini pun sama juga. Kalau kita sambung, qala alladzina pun sama juga, masih ada huruf kan kena keluar lidah. Ladzina. Qala alladzina. Ini penting kena keluar lidah sebab kalau tak keluar lidah terus dia akan jadi huruf zai. Qala alladzina. Siratal ladzina. Itu yang bahayanya, terus bertukar huruf. Qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Dan satu lagi. Bila saya dok jelaskan, saya ambil masa jugalah untuk nak terangkan betapa pentingnya keluar lidah ni pada 3 huruf ini. Bila waktu baca saya semak satu seorang-seorang, yang jauh tu kita tak nampak pun mulutnya, lidahnya. Dia pakai pembesar suara. Jadi bila dia tak keluar lidah, saya akan sebut terus. Tak keluar lidah tu. Dan ditanya, Ustaz tak nampak pun lidah saya, macam mana Ustaz tahu tak keluar lidah? Saya kata, saya kalau pejam mata pun saya boleh rasa lidah tu keluar ataupun tidak. Sebab tu bacaan online ni kalau tak buka kamera pun, insya-Allah orang yang tak keluar lidah tu kita boleh dapat bezakan. Dan dia tanya macam mana. Jadi saya nak tanya, saya cerita di sinilah. Bezanya huruf-huruf yang kena keluar lidah, tiga-tiga ni, ta, dha, dha, ta, dha, dha. Bezanya, sebelum saya cerita, saya tanya. Sebelum saya cerita, saya tanya. Siapa boleh tahu bezanya macam mana kita nak tahu
lidah tu keluar ataupun tidak waktu dia baca kalau kita tak tengok. Ha. Anak-anak kelas saya, anak-anak murid saya dalam kelas ni, kelas yang 100 ni, mungkin dah pernah saya cerita kot. Bezanya macam mana antara keluar lidah ataupun tidak. Contohnya kalau kita tak nampak. Kalau kita nampak di depan-depan, nampak lidahnya, dia baca. Nampak merah lidah tu. Tapi kalau kita tak nampak, contohnya imam kadang-kadang kan, dia baca, oh kita terasa ni tak keluar lidah ni. Macam mana kita nak Sebutan dia nampak? Ustaz. Sebutan Okey. tu kita boleh dengar kalau dia keluar lidah atau tidak. Okey. Sebutan yang disebut macam lazi, kan kita tak keluar lidahnya, lazi kan lain Ustaz, beza je. Okey, betul. Sebutan tu memang membeza, tapi kita nak jelaskan kepada diri kita dan kepada semua. Apa yang membezakan antara yang keluar lidah yang tak keluar lidah? Ustaz, Ha. kalau tak keluar lidah, bunyi lazi tu kita terdengar ya ke belakang, lazi. Ya, bunyi ya Okey. tu dah ada. Kalau keluar lidah, kita tak dengar ya, kita keluar lazi. Macam tu. Kalau lazi, bunyi ya ke belakang tu ada bunyinya. Mungkin itu dari segi bezanya sebutan dan bunyi tu mungkin sampai melibatkan huruf ya yang selepasnya. Tapi kalau huruf tu yang tak ada ya contohnya ataupun huruf tu berbaris mati sendiri-sendirinya, az 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 tak ada ya pun, tak ada kena mengena dengan ya. Itu susah pula kita nak beza mana pula. Dia ada lain tu, ada lain sikit. Okey. Kalau dia tu ada buzzer Ustaz. Ada buzzer. Ada. Buzzer. Kalau Zai ada juga. Macam ada juga bezanya tebal tipis ataupun naik atas je. Az sama je ada. Dia angin dia tersekat Ustaz. Angin dia. Haji Hanafi juga. Haji Hanafi juga jawab. Itu yang membezakan sebenarnya angin. Angin tu. Bila keluar lidah, tak ada angin. Sebab dah tertutup laluan angin tu. Az. Itu bezanya. As. Tengok kalau as. Kita cubalah macam mana nak keluar angin sekuatnya. Dia dah tersekat dengan lidah dah. Antara gigi kita. Az. Kalau. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalau kita keluar lidah, cuba keluarkan angin bersama. Tak akan keluar. Tapi yang salahnya, daripada jauh kita boleh tangkap orang tu baca salah fahaddith tu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Angin tu keluar. Itu bezanya. Tapi, jadi waktu orang baca tak keluar lidah, walaupun kita tak nampak pun, kalau kita dengar macam ada angin, keluar macam itu maknanya tak keluar lidah lah tu. Sebab ada bunyinya laluan angin tu terkeluar. Dia tak tertutup. Kalau katakan yang keluar lidah, maknanya makhrajnya betul. Maknanya tak ada masalah tu. Maknanya laluan angin tu tak terdengar, kita tak boleh dengar, maknanya sebutan huruf keluar lidah tu betul. Okay. Jadi kita bolehlah buat penilaian untuk bacaan kita. Kalau kita masih lagi ada keluar angin, bunyinya angin, ada laluan angin untuk tiga-tiga huruf ni sama ada baris atas, baris bawah, baris depan ataupun baris mati sekalipun, maka itu masih lagi keluar lidah kita tu tak sempurna. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla saya tekan tak keluar. Kalau tak keluar lidah, banyaknya angin keluar. Sebab nampak gigi je, lidah tak nampak. Kalau kita keluar lidah, tak boleh keluar tak boleh keluar laluan angin tu. Mithla qawlihim. Okey, habis. Fallahu yahkumu. Fallahu. Okey, perkataan Fallahu pun sama juga. Perkataan lam lafzul jalalah ataupun lafzul jalalah, kalau dimulakan dengan lafzul jalalah,
Berhati-hati huruf yang kita mulakan. Sama ada Allahu, Fallahu, Wallahu. Semua huruf wa, fa, a sebelumnya tu semua huruf tipis belaka. Tapi senang untuk ditebalkan. Senang untuk jadi tebal. Terikutnya lam, la. Fal, fal, wal, al. Allah tu paling banyak tu. Allahu Akbar. Okey. Tu jadi tebal tu. Allah, Allah, fallah, wallah. Semua nak kena tipiskan sebab semua huruf-huruf tu tipis walaupun ada lam lafzul jalalah yang tebal itu. Yahkumu. Okey, perkataan yahkumu ni pun sama juga. Ha pedas. Betul-betul nak kena jaga. Ha pedas sampai sekarang. Masya Allah. Masih lagi menjadi perbicaraan kita setiap kelas tahsin ataupun mana-mana kelas untuk kita nak tadarus, tadabbur dan tahsin. Ha pedas ini sangat-sangat mencabarlah. Bila kita baca, dia tak jadi sempurna. Yahkumu, yahkumu, yahkumu. Dia memang untuk nak pedaskan ha ni dia nak kena ada usaha lebih sikit je. Sebutan tu dia nak kena ada taklif lebih sikit. Nak kena paksa lebih sikit supaya ha tu dia jadi ha yang betul-betul pedas. Daripada kita senang sebut daripada pangkal halkum terus keluar, dia kena naik sikit. Yahkumu, yahkumu. Okey. Yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Okey, yaumal qiyamah, perkataan yaumal qiyamah siapa boleh bincang ni? Perkataan ni banyak juga berulangnya dalam Al-Quran, silakan. Yaum. Malu. Okey, banyak. Yaumul qiyamah ni banyak. Boleh saja kita sentuh mana-mana hukum yang ada dalam perkataan ini, silakan. Dia punya qaf tu kan macam tipis kan. Ya, Jadi itu paling jelas sekali lah. Yaumal qiyamah. Itu Tak paling jelas ditekan kan. sekali. Betul. Itu paling jelas sekali. Alhamdulillah, saya sangat-sangat seronok bila kita dah mula kenal kesalahan-kesalahan yang masih banyak lagi berlaku pada bacaan kita sekiranya kita tak jaga-jaga. Yaumul qiyamah, ki. Senang untuk berubahnya daripada huruf qaf tebal menjadi huruf kaf tipis. Bila berubahnya, bertukarnya huruf terus rosak makna kiamah ni. Kiamah dia tak akan jadi makna hari kiamat lah. Dia akan jadi makna lain. Sama ada bertukar kepada makna yang lain ataupun dia menghampakan ataupun membatalkan makna, mensia-siakan perkataan itu tanpa makna. Itulah Al-Quran dan itulah bahasa Arab yang perlu kita bincang satu huruf demi satu huruf. Dan inilah uniknya bahasa Al-Quran, bahasa yang kaya dengan pahala. Setiap kali, setiap huruf yang kita bincang ini berganda-ganda pahala Allah bagi. Banding dengan bahasa-bahasa lain, tak peduli pun. Asal sebutan, asal bunyi je, semua orang boleh faham. Tapi Al-Quran, ya orang boleh faham. Tapi nilainya tak sempurna. Lagi-lagi Al-Quran untuk nak dapat markah paling penuh, pahala yang paling sempurna, kita nak kena jaga semua huruf. Semua huruf satu persatu. Yaumal qiya tak perlu muncul mulut qi. Tapi kalau tak boleh bezakan muncul mulut tu sebagai untuk membantu supaya kita tak tukar huruf, lebih ringanlah salahnya daripada terus kita tukar huruf menjadi kia. Yaumal kia biarlah jadi yaumal qiyamah. Kita dalamkan sikit. Qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Okey, sebelum yakhtalifun saya dah bulatkan ini. Di sini kita ada fima, fihi, fun. Semua ini huruf-huruf fa. Huruf-huruf fa perlu juga saya sebut sebagai peringatan. Fa yang paling sempurna, pastikan gigi depan atas sentuh bibir mulut bawah kita. Fa, fi, fu. Pa, fi, fu. Tak kira baris,
tetap kena sentuhkan gigi depan atas, bibir mulut bawah. Fa, fi, fu. Fima kanu fihi yakhtalifun. Barulah sempurna dan fasihnya sebutan huruf fa kita, insya-Allah. Okey, dalam bulatan yakhtalifun ni apa yang perlu kita jaga? Silakan. Ustaz, saya cuba. Okey, silakan. Telefon tu ha pedas Ustaz. Jadi mesti Ha, ada minta ha pedas. telefon, ada bunyi sikit angin, telefon. Itu kalau kita sebut ha pedas salah kha Ini Kha. kha. Okey, Ya. kha pun tak boleh sebut kha pedas, tak perlu sebut kha pedas. Cuma mungkin betul huruf kha tu perlu jaga dan perlu berhati-hati sebab kha tu bukannya dalam bahasa Melayu. Kita nak kena sebut ikut makhrajnya. Makhrajnya di hujung halqum atas sekali. Dia berhampir dengan makhraj lidah. Jadi kita nak kena tekan sikit juga ta. Betul. Okey, telefon. Dan lagi Ya, telefon ni fa ni macam tadilah Ustaz terangkan. Fa tu bagi di atas tu apa tutup, jadi kena kat bibir bawah tu ya. okey. Telefon. Lagi Okey. Nun tu telefon berhentinya jangan apa, dan nun dia tu nak kena tekan sikit macam berhenti sikit gitu ya Ustaz. Telefon. okey. Hajar dah cuba nak bincang macam kita juga. Nun tu memang saya sengaja nak bincangkan hal ini sebab masih ramai lagi dia tekan nun tu. Bila tekan nun tu tak boleh. Yakhtalifun. Yang tu tak nak. Yang tu tak boleh. Kita lantunkan ataupun kita gantungkan nun itu lebih harakahnya. Takutnya dia jadi macam ada dengung. Bila ada dengung, contohnya pun bila tergantung macam tu, dia seolah-olah kita dah tambah lagi satu nun ataupun kita dah tambah tanda sabdu atas nun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Antara peserta yang ikut camp pula. Ikut tahsin Fatihah baru ni, imam dan ustaz tu, memang dia baca macam tu. Jadi apalagi saya pun terus tegur lah. Siap saya tuliskan lagi. Saya tulis dan saya sungguh dia tengok bezanya perkataan-perkataan yang hujung yang ada sabdu, yang tak ada sabdu. Contohnya saya bagi perkataan jan, kan? Jan ada sabdu. Lepas tu kita ambil lah apa-apa perkataan. Ambil yakhtalifun pun. Okey, saya suruh dia sebut sendiri. Cuba sebut yang ni. Dia sebut betul lah. Jan. Okey, betul. Cuba sebut yang tak ada sabdu. Nun tak ada sabdu. Dia sebutlah. Yakhtalifun. Saya kata macam mana boleh sama. Yang ini jan. Boleh lah sebab adanya sabdu. Yang ni tak ada sabdu. Macam mana bunyi sama? Bila kita ram macam tu, barulah dia ya boleh terima. Okay, alhamdulillah kita buktikan dan kita tunjuk antara dua yang berbeza ni macam mana boleh sebut sama. Kalau tidak, tak ada maknanya. Yang ini ada sabdu, yang ini tak ada sabdu. Jadi perlulah kita ulang supaya bacaan kita terjaga-jagalah. Kena jaga-jaga supaya hujung-hujung tu jangan kita tergantung. Dan bila tergantung ni seolah-olah kita dah tambah huruf. Bahayanya lagi-lagi kalau kita baca suratul Fatihah. Okey, alhamdulillah. Ayat 113 dah habis dan saya rasa ayat ini yang paling sesuai untuk kita habiskan untuk kelas ini. Selebihnya kejap Haji macam ada suara background. Ya Haji Samad ni mungkin ada kipas ke apa. Okey. Saya rasa 113 kita berhenti di sini untuk kelas yang 100 ni. Kalau kita sambung lagi, banyak lagi, panjang lagi ayat berikutnya ni. Kita ada beberapa minit.
Mungkin kalau siapa-siapa nak bagi cadangan ataupun nak bincang lagi hukum-hukum yang berikutnya, apa-apa hukum lagi, kalau nak tambah lagi, silakan. Ataupun apa-apa soalan berkenaan dengan secara keseluruhan ilmu tajwid. Dipersilakan, kita bagi masa sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Abdul Razak. Okey, silakan. Ustaz, yang beberapa hari lepas saya ada tanya berkenaan dengan apabila kita wakaf, ada tak limit dia, ada tak dia punya hadnya. Jadi Ustaz bilang ada kan, yang ada 246 ada. Tapi kadang-kadang saya lah terdengar, kadang macam bacaan dia tu terlebih daripada 6. Boleh tak Ustaz? Ataupun apa hukumnya? Okey, Mungkin dia panjang ni gitu macam ataupun waladhdallin. Lebih daripada 6 itu. Hukumnya. okey. Soalan ni perlu kepada tafsil, perlu kepada kita detailkan sikit. Kalau Haji Abdul Razak nak tanya berkenaan dengan ma'arid lis-sukun, ya. Limitnya 246. Pilihlah wajahnya. Dia panggil wajah-wajahnya. Pilihannya ada 3. Qasr, tawasud, isba'. 2, 4, 6. Pilih mana-mana satu. Jadi kalau kita ada pilih mana-mana, kita kena seragamkan. Jadi kalau Tuan Haji Abdul Razak sebut tadi waladdallin. Macam tu ke? Yes. Panjangnya. Okey, kalau panjang macam tu masih 6, okey. Masih 6 okey, tapi jaranglah orang nak panjang lin tu pada waladdallin. Selalunya waladdallin ni memang kita cukup-cukupnya nafas. Kecuali orang tu memang panjang nafas sangat-sangatlah, dia akan panjang juga lin tu sampai 6 harakat. Selalunya siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-7 tu memang perlu nafas yang panjang. Tak apalah, kita ambil ayat lain lah. Ayat yang pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau panjang-panjang macam tu boleh Haji. 6, 6, 6, 6, 6 boleh. Tapi kalau Haji rasa macam dia dah melebihi 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu memang melampau lah. Kalau dah melampau begitu memang salah lah. Tapi 6 ni selalunya cukup-cukup nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau qadar ni, bagi saya 6 harakat. Kalau dia baca macam ni, boleh. Tapi untuk ma'arid sukun lah. Mat-mat yang lain tu tengok kalau mat lin boleh juga sampai 6. Tapi kalau mat asli tak boleh lah. Wadduha. Wadduha 3 pun tak boleh. Kan? 4 lagi tak boleh. 6 lagi lah tak boleh. 2 harakat saja. Okey, untuk ma'arid sukun, mat lin boleh 6. Bacaan panjang tadi boleh. Okey, ada lagi soalan? Ya, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ustaz, Ya, saya. yang kadang-kadang saya dengar musabaqah tu kadang-kadang apa ni, dia punya mak alif sukun kadang-kadang panjang Ustaz. Itu boleh tak itu? Okey, bab musabaqah ni sebenarnya hakim dah ada. Kadang-kadang 3 orang, 4 orang, 5 orang, kadang-kadang 10 orang. Jadi hakim ni dia akan ambil kira semua tu. Kalau dia terpanjang, memang hakim secara jujurnya dia kena potong markah lah. Kalau dia betul-betul memang... Okey, silakan. Okey, yang nak keluar awal esok kerja. Okey, Haji Samad kejap saya mute . Dia ada suara background suara tu kuat sikit. Okey, macam ni. Sepatutnya kalau dia terpanjang lebih, maksudnya kenalah potong markah lah kalau dari bab musabaqah. Kalau di luar musabaqah dia masih buat lagi, maknanya salah lah tu. Salah kalau melebihi had. Bab musabaqah, bila sebut musabaqah ni kebanyakannya di tanah Melayu ni dia lebih kepada lagu-lagu tu lah, taranum-taranum tu kan. Bila lagu-lagu taranum tu lah yang susah kita nak kawal tu. Bagi orang yang mantap, yang betul-betul dia boleh menguasai bacaan tu,
dan juga harakat dan juga lagu dan juga tajwid yang betul-betul mantap lah, maka insya-Allah baik baginya. Tapi banyak lagi lah hal-hal bincang bab musabaqah, tarannum ni macam mana, baik ke tak baik ke, baik ke, banyak kurang baik ke, itu bergantunglah atas niat masing-masing. Sebenarnya susah sikit nak jaga yang baik, nak dapat yang semuanya baik. Sebab bagi saya terus terangnya, siapa-siapa yang masuk musabaqah ataupun bukan musabaqah lah, dia yang belajar tarannum ni, untuk apa kita belajar tarannum? Kalau saya tanya kita belajar tajwid ni, dah sampai kelas yang ke 100 ni, sanggup kita belajar juga, masih kita belajar lagi. Untuk apa? Untuk kita nak betulkan bacaan kita. Untuk supaya bacaan Al-Quran kita lebih baik, lebih sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tanya kepada orang yang belajar tarannum, belajar lagu itu, lagu ini, lagu itu, lagu ini, cuba tanya dia. Untuk apa dia belajar juga dan juga dia bersungguh-sungguh tu? Untuk apa? Kerana Allah. Alhamdulillah kerana Allah. Kita sangka baik dulu. Alhamdulillah kerana Allah. Okey, selain pada tu, kerana apa? Dia tak ada kerana sama kita tadi. Untuk bacaan kita lebih betul. Sebab dia dah betul. Orang yang selalu masuk tarannum ni, dia dah pandai dah. Dia dah betul bacaannya. Cuma dia nak pandai lagu je. Jadi lagu yang dia nak belajar lagu tu sebenarnya, dia nak lagu untuk siapa? Untuk orang. Untuk orang menilai lagunya jadi tak jadi. Bagus tak bagus. Sedap tak sedap. Betul tak? Selalunya tarannum ni untuk dinilai bacaan lagunya itu sempurna tak ataupun tidak. Baik ataupun tidak. Ditujuan lebih kepada penilaian yang akan memberi penilaian itu adalah manusia semata-mata, akan menghukumkan bacaan dia tu, oh bagusnya, merdunya, sedapnya. Kalaulah kalau qariah tambah lagi, oh hebatnya kan, bla 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 lagi, ada lagi lah tambahan-tambahan yang tak baik tu. Jadi itulah, nak jaga betul-betul kebaikan yang ada dalam bab tarannum ini. Saya tak mampu, sebab itu saya tak mendekati lah. Saya tak mendekati kemahiran itu. Biarlah kita tak pandai nak berlagu macam orang-orang. Kebetulan memang tak pandai pun. Biar kita baca biasa-biasa pun. Yang penting sempurna dan sedap didengar, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun cukup. Walaupun tak diberi gelaran seorang qari yang mewakili antara bangsa ke apa ke, itu biarlah untuk mereka yang kuat iman untuk jaga hati mereka. Jadi kita-kita yang lemah iman ni sukar, takutnya kita terpesong ke lain pula tujuan kita belajar Al-Quran. Okay, Alhamdulillah. Itu sebagai tambahan je lah. Okey. Sebelum kita tutup kelas, ada lagi soalan? Satu dua lagi, kalau tak ada, kita boleh tutup lah. Semua okey insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, nampaknya kita jam 10 lebih dah malam ni. Kita boleh buat kesimpulan kelas kita pada malam ini. Alhamdulillah, saya buat kesimpulannya, malam ni malam yang terakhir lah bagi saya untuk kelas tajwid. Kali ini sebelum Ramadan, sebab minggu depan insya-Allah hari begini dan waktu begini, insya-Allah kita sedang tarawih ataupun kita dah baru selesai tarawih. Kita more ke ataupun kita siap-siap untuk rehatkan badan selepas tarawih, insya-Allah. Semoga Allah panjangkan usia kita, sihatkan tubuh badan kita, kita semua di keluarga kita insya-Allah dapat bertemu dengan Ramadan dengan sempurna. Untuk kelas ini, untuk kelas tajwid ni kita tangguh dulu. Dan kita akan bincang insya-Allah bila dah habis Ramadan, cukup-cukup ibadah nanti, dah habis raya, dah cukup makan ketupat, makan lemang, makan apa lagi? Apa tu? Kalau apa tu? Kalau Singapura apa? Soto, bukan soto, apa tu? Lontong. Lontong. Sama tak pergi Singapura. Lontong. Lontong tu makanan wajib. Ya. Kalau kita di sini ketupat lah wajibnya ataupun sate. Kalau Singapura lontong wajib rendang. Kalau 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 Lontong bukan untuk hari raya, Ustaz. ya, Ketupat juga Singapura. ya. Kalau Lontong kalau untuk breakfast saja, sarapan pagi, Ustaz. itu makanan asasi dah tu, makanan asas ya. Ya.
Tapi kalau raya wajiblah setiap rumah mesti ada tonton. Lontong. Dan kalau di Kuala Lumpur rendang lah, rendang dengan lemang Terengganu apa Terengganu? Kita tanya Terengganu dulu. Kita raya dulu malam ni sebelum kita puasa. Terengganu apa makanan? Makanan asas raya nanti insya-Allah. Sama je nasi minyak ketupat. Nasi minyak. Oh, nasi Terengganu je jadi Arab. Kalau Thailand, ketupat manis, nasi dagang, Nasi dagang. nasi kaumok. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. Semoga insya-Allah dapatlah kita buat persiapan. Sebelum nak raya, mesti nak kena selesaikan puasa juga sempurna. Sebelum puasa, insya-Allah kita doakan Allah berikan puasa kita ataupun Ramadan kita kali ini. Ramadan yang lebih bermakna, lebih sempurna, lebih teratur, lebih rajin insya-Allah. Risaunya Ramadan ini kurang rajin. Jadi kita minta Allah SWT beri kita lebih rajin daripada tahun sudah. Macam mana kita nak rancang? Antara kita sendirilah. Kita nak menentukan jadual harian kita. Kalau tahun lepas khatam kita banyak kali, mungkin tahun ni kurang. Tak apa, kurang tak bermakna kalah. Kurang tak bermakna rugi. Mungkin kurang kita khatam kali ni. Kalau tahun lepas mungkin kita khatam sampai 10 kali, 5 kali, 7 kali, 3 kali. Ataupun sempat berjaya khatam 1 kali. Tahun ni tak dapat 1 kali. Tahun ni mungkin dapat 2 kali, mungkin dapat 3 kali. Tapi mungkin tahun ini yang kita dapat kurang berbanding tahun lepas. Tapi tahun ini bacaan kita lebih lagi kualitinya, lebih lagi telitinya, lebih lagi bagusnya dan baiknya. Tambah-tambah lagi kelas tajwid kita yang 100 ni. Janganlah laju-laju sangat baca Quran untuk nak kejar khatam. Biar bacaan lebih. Tarawih pun rumah. Masya Allah, tak apalah insya-Allah. Sementara ni insya-Allah nanti Allah sihatkan, dapatlah sempurna macam baik macam selalu insya-Allah. Okey, jadi sebagai kelas penutup Ramadan pada kali ini, izinkan saya memohon maaf dan juga ampun dari semua peserta dan juga qari-qari'ah dan juga ahli-ahli yang selalu datang dan selalu masuk kelas saya. Sekiranya dan seandainya, dan saya yakin banyak salah silap saya dalam penyampaian saya, tutur kata saya, bahasa saya, mungkin ilmu yang tak baik, tak bagus, tak sempurna, yang saya pun ada ketaksiran, tidak buat persiapan yang lebih baik. Maka itulah kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan kita semua. Dan insya-Allah Allah bagi lebih sempurnalah untuk masa-masa ke hadapan insya-Allah. Sekiranya ada ilmu walaupun sedikit yang baiknya, yang manfaatnya, yang bagusnya, yang betulnya, maka insya-Allah usaha kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsi bersama insya-Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mana Nabi SAW pesan, apabila mati ataupun meninggal seseorang anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Antara 3 tu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Sama ada saya yang menyampaikan, tuan-tuan perempuan semua dengar, dan tuan-tuan puan amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Itulah ilmu yang kita jadikan sebagai ilmu yang jariah, pahalanya yang berterusan walaupun kita meninggal satu masa nanti insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah jumpa lagi dalam kelas-kelas akan datang. Dan akhir sekali esok insya-Allah kita ada lagi surah Al-Kahfi bersama, mungkin last sebelum kita tutup semua kelas-kelas Zoom waktu malam. Yang siang tu mungkin masih boleh bincang lagi lah. Sebab siang tu waktu subuh, kelas-kelas saya subuh. Kelas saya waktu lain tu mungkin boleh kita bincang lagi. Pun yang malam kita tangguh semua sebab kita akan sibuk dengan tarawih masing-masing insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan dan juga mudah-mudahan Ramadan insya-Allah bertemu dengan kita dalam keadaan kita sihat wal afiah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah dan Fatihatul Syifa kepada khususnya Haji Ismail Zaitun. Selalunya dia tersengih ada bersama kita. Malam ni tak nampak pula. Dia tak ada. Dia kurang sihat, jadi dia minta rehat lah malam ni. Kita doakan semoga Allah kembalikan sihat walafiatnya insya-Allah. Dan juga kepada Kak Ayah kita Haji Maria dan juga Haji Ibrahim dan mana-manalah siapa-siapa yang sedang sakit ataupun sedang kurang sihat, semoga Allah berikan kesihatan yang baik dan sempurnanya untuk menyambut bertemu dengan Ramadan yang kita rindu selama ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم يا أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مريضنا حاج اسماعيل زيتون. اللهم اشفهم أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما شفاء عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi taala Ustaz. wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam Assalamualaikum semua. Ustaz. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat rehat semua. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rohan tu Ustaz. jumpa lagi insya-Allah. Rohan tu siapa? Dah keluar dah. Dia menyamar nama perempuan pula. Cepat dia keluar pula. InsyaAllah. Okey, dia ada kerja tu. Okey, jumpa lagi insya-Allah.